Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radhatul Jannah binti Dahlan dengan nombor matrik A169539 ingin membentangkan projek akhir saya iaitu projek Bandar Mapan Bandaraya Johor Bahru 2050. Mengikut perancangan saya menginginkan bandar yang mempunyai wawasan 2050 iaitu dengan mendapat persekitaran tempat tinggal yang selesa untuk semua golongan, memperoleh persekitaran tempat kerja yang kondusif serta mendapat keredaan Allah SWT. Seterusnya, mempunyai pusat kebajikan yang sangat membangun untuk membantu golongan anak-anak yatim maupun orang miskin dan yang menghadapi kesusahan, dan institusi ilmuwan yang dinaik taraf serta diperbaikkan untuk penggunaan orang ramai, tidak kira muda ataupun tua. Seterusnya, aspek dalam pelan perancangan Bandar Mapan Johor Bahru 2050 adalah alam sekitar, iaitu hubungan dengan pencipta. Yang kedua, memelihara bumi. Yang ketiga, kesederhanaan. Yang keempat, tiada pembaziran. Dan yang kelima adalah menjaga flora dan fauna. Dari sudut ekonomi pula, hubungan dengan pencipta juga, dan mempunyai konsep tijarah, zakat, wakaf serta mempunyai pusat derma atau infak yang lebih banyak. Seterusnya, melalui aspek sosial iaitu hubungan dengan pencipta, sedekah, anak yatim, membantu orang-orang miskin dan membina masjid yang lebih banyak dan berfungsi untuk masyarakat. Seterusnya, menaik taraf sistem dan institusi keilmuan iaitu menjadikan satu kawasan masjid yang menjadi pusat ilmu yang utama di tengah bandar. Hal ini demikian boleh menarik minat pelbagai golongan sama ada tua ataupun maupun muda untuk mengunjungi masjid bagi menuntut ilmu. Seterusnya, mengamalkan dan mewujudkan pusat kita semula secara luas dan besar supaya dapat menjaga alam sekitar daripada pembakaran sampah secara terbuka maupun pembuangan sampah merata-rata. Dengan adanya pusat kita semula secara khusus dan lebih efektif, mampu memberi kesedaran kepada rakyat untuk menjaga alam sekitar. Selain itu, pemeliharaan alam sekitar adalah bandar yang tidak tercemar akan mewujudkan persekitaran baik kepada masyarakat. Dengan adanya pemeliharaan alam sekitar, wujudnya kesedaran dalam kalangan rakyat mampu mewujudkan persekitaran baik dalam kalangan masyarakat serta mewujudkan hubungan baik di antara mereka. Selain itu, membina pusat kebajikan anak-anak yatim dengan kemudahan yang sangat baik, iaitu memulihkan mereka dengan tempat tinggal yang selesa serta bantuan agar mereka dapat menyara kehidupan mereka. Antara cadangan lain iaitu memberikan pendidikan secara formal kepada anak-anak yatim ini agar mereka mempunyai masa depan yang cerah. Seterusnya adalah pusat zakaf dan wakaf ditambah baik, iaitu menjadikan pusat zakat secara atas talian agar mudah para penduduk tempatan membayarnya tanpa perlu bersesak. Dengan adanya pusat zakat dan wakaf yang ditambah baik, iaitu secara atas talian, jadi orang ramai tidak perlu pergi ke pusat zakat dan wakaf untuk bersusah payah bayar dan hanya perlu di atas talian, dan mereka dapat mengelakkan sebarang wabak seperti yang berlaku pada waktu kini iaitu pandemik COVID-19. Selain itu, penempatan bagi gelandangan atau fakir miskin iaitu membantu rakyat yang kurang berkemampuan untuk mereka teruskan hidup, seperti di kawasan Korea Selatan yang turut mempunyai kawasan untuk tempat tinggal bagi fakir miskin ataupun gelandangan yang mereka boleh tinggal secara percuma tanpa perlu membayar apa-apa. Sekian, terima kasih.